Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini cikgu berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 iaitu tajuk bab 9 Dasar Luar Malaysia. Jom belajar bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah tajuk yang terakhir iaitu 9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun dikenali sebagai OIC. Standard pembelajaran ialah pelajar dapat menghuraikan pelibatan Malaysia dalam persidangan negara-negara Islam ataupun negara OIC. Untuk makluman semua pelajar, ini ialah logo bagi Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Untuk makluman semua pelajar, OIC terdiri daripada 57 buah negara yang ditubuhkan pada 25 September 1969 sempena persidangan dunia Islam yang pertama di Rabat Maghribi ketika kemuncak serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh pihak Zionis. Ianya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia dalam pelbagai bidang. Persoalannya, apakah peranan Malaysia dalam OIC? Pelibatan Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa telah bermula semasa pemerintahan Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau menyarankan supaya diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Pada April 1969, agenda yang diputuskan dalam persidangan Islam antarabangsa di Kuala Lumpur telah dibawa ke Rabat Maghrib sehingga membawa kepada tertubuhnya Pertubuhan Negara-Negara Islam iaitu OIC. Untuk makluman semua pelajar, peranan Malaysia terdiri daripada yang pertama sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama untuk Pertubuhan OIC. Beliau telah memegang jawatan daripada tahun 1970 hingga 1974. Tugasnya adalah mengukuhkan Pertubuhan OIC dan memastikan masyarakat Islam seluruh dunia mendapat pembelaan. Kedua, Malaysia juga telah menjadi pengerusi Pertubuhan OIC. Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai pengerusi OIC pada tahun 2003 yang berhadapan dengan pelbagai tomohan berkaitan dengan negara-negara Islam iaitu dikenali sebagai konsep 3K, meliputi keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Malaysia telah mengetengahkan nilai-nilai kesederhanaan dan menolak nilai-nilai keganasan yang diwakilkan dalam negara Islam. Dalam bidang pembangunan pendidikan, Malaysia telah membawa kepada pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun dikenali sebagai UIAM dan memberi beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti
Islam antarabangsa Malaysia. Malaysia juga berperanan dalam menanggani isu politik negara Islam. Antaranya ialah isu politik di Palestin, kedua di Afghanistan dan perang Iran-Iraq. Malaysia telah menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC, berikutan pengumuman genjatan senjata antara Iran-Iraq pada Ogos 1988. Seramai 15 orang pegawai tentera Malaysia telah menyertai pasukan pemerhati di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Malaysia juga menyokong perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberation Organisation yang menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri, termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Malaysia juga menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Malaysia membenarkan Mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilannya di Kuala Lumpur pada tahun 1984. Seterusnya, peranan Malaysia dalam pembangunan ekonomi. Malaysia menyokong aktiviti Islamic Development Bank, iaitu Bank Pembangunan Islam yang telah ditubuhkan pada tahun 1973. Malaysia menyertai Bank Pembangunan Islam pada tahun 1974 dan memperolehi pelbagai faedah pinjaman daripada bank tersebut untuk pembangunan negara kita. Ianya juga membawa kepada perkembangan sistem perbankan Islam melalui penubuhan bank Islam di dunia. Seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Islamic of Bahrain pada tahun 1979 dan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Secara rumusan, penubuhan OIC telah dicadangkan oleh Malaysia pada era tahun 1960-an, membolehkan Malaysia dipandang tinggi oleh negara Islam dunia. Tambahan pula, jawatan pertama sebagai Setiausaha Agung OIC menunjukkan kewibawaan pemimpin Malaysia. Kerjasama negara anggota OIC memberi manfaat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dunia. Sebagai penutupnya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk terakhir 9.8. Seterusnya, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada mereka yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.